A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung pada malam ini tadabbur surah Al-An'am. Kita sampai ayat yang ke-5. Okey, sebelum kita sambung, cuba kita lihat antara pengajaran daripada ayat yang lepas dan kaitan dengan ayat yang kita akan belajar pada malam ini. Ayat yang lepas, daripada ayat pertama lagi, Allah nak perkenalkan dirinya, dan bila Allah perkenalkan dirinya, Allah tidak ada apa-apa kepentingan, tidak ada apa-apa keuntungan. Orang kenal ke, orang puji ke, orang taat ke, orang ingkar ke, bagi Allah sedikit pun tak memberi apa-apa bekas. Tapi kerana rahmat Allah kepada hamba-Nya, Allah perkenalkan dirinya kepada hamba-Nya, sebab manusia hanya akan dapat rahmat Allah dan juga dapat segala nikmat daripada Allah, khususnya nikmat yang kekal abadi, hanya dengan kenal Allah, cinta Allah dan mentaatinya. Jadi asas untuk mentaati Allah ialah kenal Allah. Sebab itulah banyak ayat Quran Allah perkenalkan dirinya, siapa dirinya sebenar, sehingga kita betul-betul kenal, yakin dan akhirnya kita mentaatinya. Jadi Allah kata segala puji hanya miliknya, kerana Dia yang telah mencipta langit-langit dan bumi, dan Dia juga telah mencipta kegelapan-kegelapan, termasuklah kegelapan malam, dan juga kegelapan, kejahilan, maksiat, kesyirikan, dan juga Allah telah menciptakan nur, cahaya, sama ada cahaya hissiyah seperti siang hari, ataupun cahaya maknawiyah seperti ilmu ataupun hidayat. Tetapi akhirnya manusia, orang-orang yang kafir tetap tidak kenal Tuhan, walaupun buktinya begitu jelas dan begitu banyak. Akhirnya orang kafir tidak sembah Allah juga, ataupun mereka menyamatarafkan antara Tuhan dengan makhluk yang lain. Jadi pengajarannya Allah nak bagi tahu manusia ni, kalau dihumban ke neraka memang patutlah. Sebab apa? Sebab mereka telah diberi bukti-bukti yang begitu banyak dan jelas depan mata mereka tentang kewujudan Allah, keesaan Allah, kebesaran Allah. Depan mata mereka setiap hari, di mana saja mereka berjalan, ada je tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi mereka tidak berfikir dan akhirnya mereka tidak nampak. Jadi itu menunjukkan manusia ni di tahap yang terlalu lemah akalnya. Malas berfikir tentang pencipta, tapi sentiasa berfikir tentang ciptaan Allah. Kemudian Allah beritahu, Allah menciptakan manusia untuk tempoh yang tertentu, bukan untuk selama-lamanya, kerana hidup di dunia adalah sebagai ujian. Bila ujian ada hadnya, ada tempohnya. Kemudian Allah juga beritahu Dia adalah Tuhan yang layak disembah di langit dan di bumi, dan Dia juga mengetahui segala apa yang rahsia dan apa yang dinyatakan oleh manusia. Begitu juga Allah mengetahui semua apa yang diusaha dilakukan oleh manusia. Kemudian Allah berkata, tidak ada satu ayat pun tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran pencipta, melainkan orang-orang musyrikin menolaknya. Walaupun ayatnya cukup jelas dan banyak, tapi kebanyakan mereka menolaknya. Kemudian ayat kelima Allah beritahu, manusia telah mendustakan dengan kebenaran. Kalau mendustakan dengan kebatilan itu biasa, tapi mendustakan dengan kebenaran, dengan kebaikan, satu benda yang luar biasa. Walaupun kebenaran tu dah sampai, dah
ada depan mata mereka. Kemudian Allah kata balasan orang yang mendustakan kebenaran, dia akan dapat berita-berita daripada Al-Quran tentang balasan mereka-mereka yang mendustakan Allah sebelum orang-orang musyrikin Mekah. Tidak ada satu pun yang mendustakan ayat Allah selamat di dunia apatah lagi di akhirat. Sampai situ kan. Sebenarnya ayat yang lepas, ayat 1 hingga 5, Allah nak beritahu tentang ketuhanan Allah, tentang uluhiyah, tentang rububiyah, iaitu mentauhidkan Allah dan menyembahnya. Kemudian yang kedua, Allah beritahu tentang hari kebangkitan. Yang kedua ni tentang hari kebangkitan, termasuklah ayat yang kita akan belajar hari ini. Dan juga Allah akan cerita tentang kenabian Muhammad. Jadi orang musyrikin ini, dia kufur, dia engkar kepada tiga perkara yang paling besar dan asas. Pertama, mengingkari Allah. Yang kedua, mengingkari hari kebangkitan, Yaumul Ba'si. Dan yang ketiga, mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yarau. Ani huruf istifham. Huruf istifham. Kemudian selepas dia lam harfu nafyin. Ani harfu istifham. Lam harfu nafyin. Huruf penafian. Jadi kaedah dalam bahasa Arab, kalau selepas huruf istifham, iaitu yang menunjukkan soalan, kalau selepas huruf itu adalah lam penafian, maka makna dia qad, sesungguhnya. Saya ulang. Bila ada huruf soalan a, selepas dia huruf penafian, lam ke la ke, maka maksudnya bukan soalan, maksudnya ialah litakrir, untuk penegasan. Jadi kalau nak terjemah, qad, sesungguhnya. Yarau, mereka melihat. Mereka melihat. Kalau terjemah mereka tidak melihat, salah. Sebab mereka melihat. Melihat apa ni? Kesan-kesan umat-umat dahulu yang dibinasakan. Orang musyrikin nampak tak? Nampak. Sebab tu kalau terjemah tidak melihat, salah. Sama juga dalam surah apa ni? Alam nashrah laka sadrak. Apa makna dia? Laqad syarahna. Bukan soalan, walaupun ada huruf soalan istifham dan ada huruf penafian. Tapi maksud dia bila digabungkan antara huruf istifham dengan harfu nafyin, makna dia ialah qad. Laqad syarahna laka sadrak. Sesungguhnya kami telah lapangkan dada engkau. Okey, sesungguhnya mereka telah melihat. Siapa mereka ni? Orang musyrikin Mekah. Apa yang mereka lihat? Kam. Kam apa makna dia? Kam ni litaksir, berapa banyak. Kam bukan saja berapa, tapi berapa banyak. Berapa banyak. Ahlakna, kami telah binasakan. Min qablihim, dari sebelum mereka. Sebelum siapa ni? Sesungguhnya orang-orang musyrikin telah melihat berapa banyak kami telah binasakan sebelum adanya orang musyrikin Mekah. Apa yang Allah binasakan? Min qarnin. Qarnin apa dia? Dari
Kampung Korea. Korea ni apa dia? Satu kurun. Kornon satu. Kalau jamak apa? Kurun. Kan? Kurun. Jadi yang dibinasa ni, kurun ni masa ke orang? Masa. Tapi Allah kata kami telah binasakan kurun. Jadi Allah binasa masa ke Allah binasa orang? Ha? Allah binasakan orang. Tapi kenapa Allah kata kornon? Ha? Kalau ramai Allah guna jamak. Ramai di sini kam yang menunjukkan ramai. Menunjukkan satu peristiwa. Tak. Berkata peristiwa, banyak peristiwa ni. Dia kurun ni berapa masa? Tempoh dia berapa lama? 100 tahun. Satu kurun 100 tahun. Jadi apa yang Allah nak beritahu? Iaitu biasa manusia hidup selama paling lama? Lepas satu generasi Allah binasa, lepas tu datang generasi baru Allah binasa juga. Sahabat Nabi ada kan yang paling lama hidup? Anas bin Malik kan, umur dia 100 tahun. Umur dia 100 tahun. Berkat doa Nabi, Nabi doa supaya panjangkan umur Anas, banyakkan harta dan banyak anak. Allah makbulkan. Umur dia panjang, harta dia banyak dan anak pun ramai. Diriwayatkan ada 100 orang lebih. Daripada berbagai ibu. Kan? Tapi 4 lah. Lepas tu mungkin tukar ke wallahualam. Tapi jangan tiru sebab kita 6 orang dah nak pensan. Okey, dari generasi-generasi. Sebab tu Nabi kata apa? Apa kata hadis Nabi? Khairun nasi qarni. Summallazina yalunahum. Cuba terjemah. Khairun nas, sebaik-baik manusia, qarni, generasi aku, iaitu generasi Nabi dan sahabat. Kemudian summallazina yalunahum, kemudian generasi yang kedua terbaik yang selepas kurun sahabat, iaitu tabi'in. Summallazina yalunahum, iaitu golongan ketiga tabi'. Maknanya logiknya apa? Kalau generasi Nabi yang terbaik, logiknya kalau kita nak jadi baik kena ikut siapa? Kena ikut kurun yang terbaik lah. Baru kita, kalau tak jadi terbaik pun paling-paling kurang adalah tempias dia. Tapi kalau kita ikut kurun yang ke-10, agak-agak jadi tak yang terbaik. Tak. Ramai sekarang masyarakat Islam dia ikut kurun yang ke berapa? Pelik kan? Akidah lain, fiqh lain. Itu kurun ke berapa tu? Pelik lah. Ada satu kata Umar bin Abdul Aziz, umat yang kemudian tidak mungkin jadi baik melainkan dengan apa yang baik kepada umat dahulu. Faham? Apa yang menyebabkan umat dahulu menjadi baik, maka umat kemudian pun tak mungkin jadi baik melainkan dengan apa yang sama yang menyebabkan umat dahulu jadi baik. Apa yang menyebabkan umat dahulu menjadi baik? Quran dan hadis. Quran dan hadis. Assalamualaikum. Okey. Okey. Generasi siapa ni? Siapa ni yang banyak yang Allah binasakan sebelum orang musyrikin Mekah? Dan orang musyrikin Mekah nampak. Dia nampak dengan apa ni? Nampak dengan mata. Dia jumpa tak? Okey, generasi mana ni? Kurung siapa? Kaum mana ni? Ad. Ad. Samud. Lagi? Kaum Nabi Saleh.
Kaum Nabi Saleh apa nama? Di Jordan apa nama? Lot. Kan? Kalau Ad di mana? Kalau Ad, apa dia? Kalau Ad di Yaman. Kan? Kalau Samud, Madain Saleh perjalanan nak pergi ke Syam. Kalau Lot di Jordan. Tiga-tiga tempat ni orang musyrikin Mekah lalu tak? Bila dia pergi berniaga ke Yaman, jumpa kesan peninggalan kaum. Kalau pergi ke Syam, jumpa kaum Samud, kesan, dan juga kesan kaum Lot. Jadi sekarang mereka nampak dengan mata ke dengan akal? Dua-dua sekali. Tapi yang menyebabkan mereka tak beriman sebab mereka tak berfikir. Allah sebut dalam surah apa ni? Surah Sajadah lagi jelas. Cuba buka surah Sajadah ayat 26. Awalam yarau awalam yahdi lahum. Awalam yahdi lahum kam ahlakna minal quruni yamshuna fi masakinihim. Kemudian inna fi zalika la ayatin afala yasma'un. Okey, cuba terjemah. Awalam yahdi lahum. Sesungguhnya yahdi apa dah? Memberi petunjuk. Sesungguhnya sepatutnya telah memberi petunjuk lahum kepada mereka. Apa yang sepatut memberi petunjuk pada orang musyrikin Mekah? Iaitu kam ahlakna, berapa ramai yang kami telah binasakan minal qurun. Ini jamak. Yang ni mufrad. Berapa banyak kami telah binasa daripada generasi-generasi dahulu. Dan Allah kata yamshuna, mereka apa? Berjalan. Siapa yang berjalan ni? Orang Mekah berjalan fi masakinihim, di kediaman mereka. Kediaman siapa ni? Kaum Samud, mereka berjalan, mereka nampak. Kaum Ad, kemudian kaum Lot, mereka nampak. Jadi yang ni Allah sebut mereka berjalan dan jumpa tempat-tempat kesan kaum dahulu dibinasakan. Kemudian Allah kata apa? Inna fi zalika, sesungguhnya pada demikian tempat-tempat kesan umat dahulu dibinasakan, sepatutnya jadi apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian Allah kata afala yasma'un, tidakkah mereka? Ayat afala yasma'un tu apa maksud dia? Mencela. Allah nak cela apa ni? Dah jalan, dah nampak, itu berjalan. Yang ni nampak, tapi belum ambil pengajaran. Makna apa? Kamu tak guna akal ke bila tengok? Lalu je terus jalan. Sebab itulah ada hadis kan. Kita pun dah tahu. Nabi kata, bila kamu pergi tempat yang kaum dahulu diazab, apa kita kena buat? Kalau pergi tempat macam ni kena menangis. Ambil pengajaran. Lepas tu sampai situ menangis, kemudian berdoa pada Allah supaya Allah jauhkan musibah tu, kemudian terus jalan. Jangan selfie lagi. Terus jalan. Sehingga Nabi kata kalau tak boleh menangis, jangan pergi. Makna apa tu? Haram pergi kalau tak ambil pengajaran. Kalau kamu pergi tak ambil pengajaran, kamu lebih kurang sama dengan orang musyrikin Mekah. Cuma orang musyrikin Mekah pergi tempat ni dulu, lalu ni sebab apa? Berniaga. Kita pula pergi sebab apa?
Siapa yang untung? Orang musyrikin kan. Kita pergi melancong keluar duit, dia pergi berniaga dapat duit. Jadi kepada syarikat-syarikat agensi pelancongan, jangan bawa orang tempat macam ni kalau mereka tak boleh menangis. Ada sebab tadabbur. Jadi syarat nak pergi tempat macam ni, last kali mesti menangis. Kalau tak cukup syarat. Okey. Makkannahum, kami telah makanna apa dah? Kami telah kuatkan mereka fil ardi, di bumi. Malam, apa yang tidak numakin, kami kuatkan lakum, untuk kamu. Apa maksud dia? Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Berapa banyak generasi dahulu sebelum orang musyrikin Mekah Allah telah binasakan, dan antara sifat generasi dahulu yang Allah binasakan apa dia? Kuat dari segi apa ni? Fizikalnya, pembangunannya kan, kaum Samud, kaum Ad, kerajaannya kan, hebat, kuat. Dan kekuatan kaum dahulu yang Allah binasa, kami tak bagi pada kamu orang Mekah. Apa yang Allah nak bagi tahu? Kalau orang Mekah, musyrikin Mekah dengan kaum Samud, yang mana Allah bagi lebih kuat? Samud. Yang mana Allah bagi lebih berkuasa? Kaum Ad ataupun orang musyrikin Mekah? Kenapa? Apa tujuan Allah sebut ni? Apa yang maksud tersirat? Kami binasa kaum dahulu lebih kuat daripada kamu. Kamu ni tak ada apa. Jadi mesejnya apa dah? Kalau kamu yang tak ada apa ni pun tak ikut daya, itu boleh Ayat ni sebenarnya Allah nak bagi amarah pada orang Mekah. Jangan bongkak, jangan sombong. Sebab apa? Yang lagi kuat, lagi hebat sebelum kamu, kami senang je binasa. Dengan angin, kan? Dengan petir, dengan air. Jadi orang musyrikin Mekah ni tak ada apalah. Satu, amaran kepada orang musyrikin. Yang kedua apa dia? Yang kedua apa dia? Ini tadabbur. Jangan jadi macam mereka dahulu. Kalau kamu tak nak dibinasakan, dan untuk binasakan kamu sebenarnya lagi mudah. Satu lagi pengajaran, iaitu ayat ni sebenarnya nak bagi hiburan kepada Nabi. Macam mana jadi hiburan kepada Nabi? Kamu berdepan dengan kaum yang sangat lemah, yang dulu lagi kuat aku dah binasakan. Jadi jangan takut. Kacang je. Hiburan kepada Nabi. Boleh? Tapi kita bila baca ayat ni rasa tak terhibur? Rasa tak terhibur? Apa? Jujur lah. Dia tak ada berkurang mesti jujur. Terhibur tak? Tak kan? Itu terpaksa terhibur. Kita tak terhibur sebab apa? Satu, mungkin sebab kita tak faham. Yang kedua, kita tak hadapi situasi yang Nabi hadapi. Berdakwah je kena maki, berdakwah je kena cela, berdakwah je kena baling batu. Itu tertekan, stres. Bila Allah kata, Allah, tunggu je. Yang dulu lagi kuat, kami binasa sekejap je. Jadi kita tak mungkin terhibur kecuali kita buat macam Nabi buat. Okey. Kemudian wa arsalna, dan kami telah utuskan as-sama'. Tengok. As-sama' apa dah? Langit. Langit ni boleh tak diutuskan? Biasa kalau dia utuskan apa dia? Bila diutuskan Rasul, kan? Bila diutuskan angin.
Tapi ini kami utuskan langit. Sebenar apa dia? Sebenar al-matar, hujan. Tapi kenapa Allah tak sebut matar ataupun ma'an? Allah sebut langit. Sebab Allah nak bagi tahu hujan tu daripada tempat yang tinggi, iaitu daripada awan. Kami utuskan, sebab tu kena terjemah hujan, tak boleh terjemah langit. Alaihim, ke atas mereka. Mereka ni umat-umat dahulu. Midrara. Lebat. Wazira. Bila hujan lebat menunjukkan apa? Subur. Tanah mereka subur, mereka boleh bercucuk tanam, rezeki mereka melimpah ruah. Siapa ni? Umat dahulu yang Allah binasakan. Kemudian waja'alna, dan kami telah jadikan anhar, sungai-sungai tajri, mengalir min tahtihim, dari bawah mereka. Okey, ni sungai mana ni? Kat syurga ke kat dunia? Kalau kat dunia ada tak sungai mengalir bawah? Ada tak? Dah, ini sungai ni. Biasa kita dengar di syurga kan, tajri min tahtihim. Ada tak sungai kat dunia mengalir di bawah? Bawah rumah ke, bawah istana ke? Tapi dulu teknologi yang zaman Nabi Sulaiman dia punya pembaretannya memang ada yang buat tadi macam tu lah. Lalu mana bawah? Ada yang Tapi zaman Nabi Sulaiman bukan sungai kan? Yang istana dia tu yang Balqis. Lalu tu dia angkat kain kan, dia ingat macam air. Tapi sebenarnya bukan air kan? Jadi ulama kata sebenarnya Allah nak bagi tahu mereka tu hidup senang, hujan pun selalu turun, dan untuk mengalirkan air ke kebun mereka tak ada masalah. Sebab apa? Sungai tu dekat sangat dengan mereka. Mana bukan bawah betul-betul istana, tak. Dekat dengan kebun. Mana apa? Allah permudahkan. Fa'ahlakna, lalu kami binasakan mereka. Bizunubihim, dengan sebab apa ni? Dosa-dosa mereka. Okey. Yang Allah binasa ni, mereka kufurkan. Mereka buat dosa kan? Tapi dalam mereka buat dosa, Allah bagi apa pada mereka? Allah bagi kekuasaan, Allah turun hujan dan tanah mereka subur, rezeki melimpah ruah. Soalnya kenapa? Kenapa Allah bagi? Sedangkan mereka kufur kepada Allah. Dan sebenarnya banyak lagi ayat. Yang kufur ni Allah bagi nikmat. Yang beriman ni Allah bagi susah kan? Apa dia? Supaya lebih macam tu, macam Allah nak mereka sesat aja. Contoh ayat lain, cuba buka surah Muzammil ayat 11. Wazarni wal mukazzibina ulin ni'mati, kan? Zarni wal mukazzibina, kemudian ulin ni'mati, kemudian wa mahilhum qalila. Cuba tengok. Allah kata apa? Wazarni, biarkan kepada aku. Allah kata pada siapa? Nabi Muhammad. Orang-orang musyrikin Mekah, sifat dia mukazibi, mendustakan
Ayat Allah. Jadi bila mereka menolak dakwah Nabi, mereka maki Nabi, mereka cerca Nabi macam-macam. Maka Allah kata apa pada Nabi? Zarni. Tinggalkan mereka kepada aku. Siapa mereka ni? Al-Mukazibin. Siapa Mukazibin? Allah kata apa? Ulin na'mati yang mempunyai segala nikmat kemewahan. Berdusta tapi dapat nikmat. Faham tak? Yang beriman siapa? Nabi Muhammad. Ada tak nikmat? Tak ada. Jadi kenapa? Berdusta dapat nikmat. Jadi seolah cara nak dapat nikmat mesti berdusta. Satu lagi nak tunjuk ayat. Buka surah Al-Baqarah. Ayat 258 ya. Apa dia? Alam tara ila allazi hajja Ibrahim fi rabbih, kemudian an Allahu al-mulk. Okey. Setakat tu. Cuba tengok alam tara. Sesungguhnya engkau melihat, wahai Muhammad. Apa dia? Kepada orang yang allazi, kepada orang yang haja Ibrahim, yang membantah kepada Nabi Ibrahim. Membantah dari segi apa ni? Dari segi tentang Tuhannya. Nabi Ibrahim beriman, tapi orang tu kufur. Dan sifat orang yang membantah ni Allah kata apa? Allah tak sebut nama. Allah kata apa? An atahullahul mulk. Allah bagi apa? Kerajaan. Dia bantah Tuhan, Allah bagi kerajaan. Ya ni. Dia lawan Tuhan, Allah makkannahum fil ard. Jadi apa hikmahnya? Yang beriman dengan Allah, Nabi Ibrahim. Tapi apa yang Allah bagi pada Nabi Ibrahim? Ada kerajaan? Tak ada. Masa ni pengikut seorang pun tak ada. Bahkan Allah biarkan Nabi Ibrahim ditangkap, kemudian diikat, kemudian dicampak dalam api. Padahal Ibrahim beriman. Yang lawan Tuhan pula Allah bagi kerajaan. Jadi apa hikmahnya? Nak tambah dosa satu, tapi ada satu lagi sebab. Allah tak sebut nama kan? Sepatut Allah sebut yang berdebat dengan Ibrahim ialah Namrus. Tak. Allah sebut iaitu orang yang Allah bagi kerajaan. Ada sesuatu Allah nak bagi tahu. Apa dia? Boleh pakai sampai bila-bila. Boleh pakai apa? Kalau pemerintah tu sama sekarang tu tak mestinya khas pada nama. Betul. Tapi kenapa Allah sebut yang kufur pada Allah, Allah bagi kerajaan? Sebenarnya Allah nak bagi tahu antara punca manusia kufur, antara punca manusia lupa Tuhan dan lawan Tuhan ialah bila dapat nikmat. Kenapa ni lawan Tuhan ni? Sebab ada kerajaan. Kenapa lawan Tuhan ni? Sebab Allah bagi kekuatan. Allah kan kaum apa yang fizikal dia kuat tu? Kan? Dia kata apa? Siapa lagi yang lebih kuat daripada kami? Siapa lagi? Dengan kekuatan itu menyebabkan dia tertipu. Istidraj. Yang ni pun sama. Mukazibin. Kenapa dia mukazibin? Puncanya apa? Nikmat. Jadi bukan semua, tapi kebiasaannya nikmat, kerajaan akhirnya menjadikan manusia lupa daratan. Betul tak? Apa yang berlaku di negara Afrika? Berebut tak kuasa? Sebab mulk. Okey, jadi sekarang nak apa ni? Nak kerajaan ke nak apa? Satu lagi Allah nak beritahu apa? Sepatutnya orang macam kaum Samud, kaum Ad, Namrus, kan? Orang musyrikin sepatutnya bila Allah bagi semakin banyak nikmat, apa sepatut berlaku? Dia menjadi orang yang semakin bersyukur. Sepatutnya
dia menjadi orang semakin bersyukur. Dan ada tak orang yang Allah bagi nikmat, dia semakin menjadi orang bersyukur? Ada. Nabi Sulaiman. Allah bagi kerajaan, dia semakin bersyukur. Kerajaan lagi besar, lagi dia bersyukur. Seperti Zulkarnain. Jadi kamu sebenar, sepatut ada kerajaan, ada harta, lagi menjadikan kamu bersyukur pada Allah. Sebab nikmat semakin banyak. Tapi, lupa daratan. Allah kata apa? Kebanyakan manusia, biasanya, layatgha, melampau. Bila manusia mula melampau? Ar-ra'ahu istaghna. Bila dia lihat diri dia kaya. Tengok Allah guna perkataan ra'a. Bila dia lihat dirinya kaya. Allah tak kata bila dirinya kaya. Maksud apa tu? Dia tak kaya pun, dia perasan je. Dia perasan je. Kan? Kalau Allah nak tarik kuasa dia bila-bila masa. Okey, kemudian Allah kata apa? Wa ansha'na, dan kami telah ansha'na apa dah? Cipta. Insya' dengan khalq, kalau sebut berasingan, makna dia sama. Dan kami telah cipta min ba'dihim, dari selepas mereka. Selepas siapa ni? Kaum yang dibinasakan. Qarnan. Ini Qarnan ke? Qarnan ke kurun? Qarnan. Generasi. Akhari yang lain. Makna binasa kaum dahulu, Allah cipta pula kaum yang lain. Okey. Habis lah. Jadi apa pengajaran ayat yang ke-6 ni? Kalau kita boleh kutip pengajarannya apa? Apa tujuan bila umat-umat dahulu dibinasakan, Allah tinggalkan kesan-kesannya? Apa tujuannya? Supaya kita ambil pengajaran. Jadi bila kita tak ambil pengajaran, kita lebih kurang sama dengan orang musyrik Mekah. Satu pengajaran dia. Bila pergi tempat-tempat kaum dahulu diazab, ambillah pengajaran. Jangan nak seronok sahaja. Okey, yang kedua, punca utama manusia melampau lupa daratan ialah bila dapat nikmat. Bila dapat nikmat. Kalau disebut sekali, ansha'na wa khalaqna, ada perbezaan. Dia sama dengan ja'ala. Ja'ala, khalaqa, ansha'a. Sawara lain sikit. Jadi perkataan ni kalau disebut berasingan dalam ayat, makna dia lebih kurang sama. Tapi kalau disebut dalam satu ayat tiga-tiga, ada perbezaan. Itu kena belajar bahasa Arab. Okey, ayat seterusnya. Kemudian, walau, dan lau apa dia? Jikalau anzalna, kalau kami telah turunkan alaika, ke atas engkau, kitaban, kitab, iaitu Al-Quran, fi kirtas. Jadi kertas tu bahasa Arab ke bahasa Melayu? Dia Arab dengan Melayu mana muncul dulu? Arab. Jadi kertas tu asalnya bahasa Arab, bahkan bahasa Al-Quran. Semua orang Melayu bila dapat bahasa apa, dia ubah baris, dia ubah makhraj, kan? Asal dia kirtas, tapi Melayu jadi kaf jadi kaf, baris bawah jadi baris atas, ta jadi
kertas. Ustaz tak bahasa Arab bila dapat ke Melayu? Fi kertas. Pada kertas. Apa maksud kertas ni? Kertas yang ditulis apa-apa. Dan falamasuhu. Lalu mereka lamas. Mereka menyentuh. Menyentuh, kan? Ada ayat pasal wuduk kan? Aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Ataupun kamu sentuh perempuan. Yang ulama beza pendapat. Ada kata la mastum makna berjima. Kalau sentuh tak batal. Tapi ada kata sentuh dengan tangan, kan? Kita ambil pendapat mana? Sentuh perempuan batal ke tak? Tak batal. Dia tukar mazhab lah. Oh, lama dah. Okey, mereka menyentuhnya. Siapa mereka ni? Orang musyrikin Mekah menyentuhnya. Ini balik pada apa? Kitab Al-Quran yang dalam bentuk kertas. Okey, mereka sentuh dengan apa? Dengan tangan-tangan mereka. Kenapa Allah sebut sentuh dengan tangan? Ada tak sentuh yang bukan dengan tangan? Oh, sentuh dengan apa? Oh, ada. Sentuh dengan kaki, sentuh dengan siku, kan? Mungkin tak? Mungkin. Dan mungkin juga sentuh dengan tangan. Tapi Allah sebut tangan sebab Allah nak tegaskan. Nak kuatkan ayat. Mereka sentuh dengan apa? Betul-betul sentuh dengan tangan. Okey? Okey, kalau Allah kata kalau dalam bahasa Arab mana berlaku ke tak? Tak. Kalau saya dapat istana, saya nak panggil semua orang duduk bersama saya, kan? Kalaulah. Laqala, pasti telah berkata allazina, orang-orang kafaru, yang mereka kufur. Dia kata apa ni? Orang kafir, orang musyrikin Mekah akan kata apa? Bila Quran diturun dalam bentuk kertas yang mereka boleh nampak dan boleh sentuh. Apa mereka kata? In haza. In makna tidak. Mana kita tahu in makna tidak? Sebab ada ilah. Bila ada ilah, in makna tidak. Tidaklah ini, iaitu tidaklah kertas ini ataupun kitab ini, kecuali sihir yang mubin, yang nyata. Sebenarnya sihirnya apa makna dia? Kita pernah dengar tak perkataan sinhara? Bila dekat subuh, kan, dia panggil apa? Waktu? Daripada perkataan yang sama. Jadi apa kaitan sahur dengan sihir? Sahur ni kenapa dinamakan sahur waktu tu? Sebab tak nampak, gelap, kan? Jadi sihir ni jenis orang tak nampak. Betul tak? Kena sihir kat mana? Tak nampak. Mana nampak? Lepas tu kalau kena sihir, jumpa doktor, doktor buat apa? Doktor kata awak tak ada penyakit, kan? Sebab saya jenis tak nampak. Betul lah tu, sahih lah tu. Sahih. Okey. Boleh faham tak maksud ayat ni? Saya ulang. Allah kata, kalau Al-Quran diturun kepada engkau, wahai Muhammad, dalam bentuk kertas yang mereka boleh sentuh, mereka akan kata apa? Sihir. Apa yang Allah nak beritahu ni? Quran turun dalam bentuk kertas yang mereka boleh sentuh. Sebenarnya masa Quran turun, ada tak dalam bentuk kertas? Dalam bentuk apa? Di peringkat awal, ditulis kat mana? Pelepah tamar, di tulang-tulang, kan? Di kulit-kulit kayu, kan? Jadi Allah nak beritahu apa ni?
kalau Quran turun dalam bentuk tulisan di kertas yang sangat-sangat jelas, mereka tak boleh pertikai pun mereka akan tolak. Apatah lagi kalau turun dalam bentuk tak jelaskan. Kita tahu tak Quran zaman Nabi? Satu, tidak ada kertas. Yang kedua, tulis kat mana? Kulit kayu, pelepah tamar, tulangkan. Kemudian yang ketiga, ada tak baris-baris titik-titik, ada tak? Tak ada. Ni macam ni. Ha? Dia boleh ada yang tulis. Tapi tulis di dalam itulah kulit kayu, bukan tulis di kertas. Sebab kertas masa tu mungkin belum ada. Kalau zaman Nabi macam ni lah. Titik pun tak ada, baris lagi tak ada. Okey. Cuba baca. Ni ayat yang kita dah belajar boleh. Ekor pun Ustaz potong. Ekor senang, Ustaz potong. Kita yang ada baris, ada titik pun baca salah lagi. Kalau baca yang macam ni agak-agak betul tak? Bukan setakat tak betul tak baca. Ustaz memang tak boleh baca, simpan terus. Jadi apa yang Allah nak bagi tahu ni? Orang musyrikin, walaupun Quran turun, kalau turun dalam keadaan betul-betul jelas, ada kertas, boleh baca, boleh sentuh, mereka tetap ada alasan. Jadi soalnya Quran bukan tak jelas, tapi mereka degil. Kita kan kalau kita Quran yang ada hari ini kan, sama dengan yang zaman Nabi kan. Dan bentuk tulisan pun tak ada, dalam handphone pun tak ada. Ada yang kat dinding-dinding, kat kulit kayu. Agak-agak ramai tak orang beriman? Ada tak orang belajar tadabbur? Nak begitu apa? Zaman Nabi sangat-sangat sukar untuk beriman. Tapi bila mereka beriman, mereka pegang betul-betul. Okey. Boleh ya? Jadi kita banyak tak kufur nikmat? Quran ada titik, ada baris. Lepas tu banyak yang bercetak, banyak terjemahan, digital pula kan. Boleh bawa di mana-mana. Kalau tak ada pun mana-mana. Tak faham juga. Kufur nikmat tak? Kufur. Adakah sebab Quran tu mudah didapat, mudah dibaca dan maksudnya berbanding dengan zaman Nabi, manusia menjadi lebih reka dan lalai. Lebih lemak lah. Tak, dia sebenarnya manusia akan tetap bagi alasan. Apa saja berlaku dia akan tetap akan bagi alasan. Ni lah tengok. Dia bila Nabi turun dia kata apa? Lah, Nabi Muhammad ni sama dengan kami manusia. Kami nak rasul yang bukan manusia. Turunlah malaikat. Allah kata apa? Kalau kami turun malaikat sebagai rasul, dia jawab apa? Susahlah sebab malaikat tak ada nafsu, tak sama dengan kita. Mana boleh mengajar kita? Jadi manusia bila dia tak nak, kan ada pepatah kan? Kalau nak 1000 daya. Kalau tak nak 1000 hadis sahih riwayat Muslim. Muslim tu mana orang Melayu lah. Okey. Cuba faham. Kenapa mereka kata sihir? Kenapa mereka kata sihir? Ada maksud. Cuba buka surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir. Ayat 11 ya. Innahu fakkara wa qaddar. Innahu fakkara wa qaddar. Ayat 11 ke? 18. Innahu fakkara wa qaddar. Kemudian faqutila kan? Faqutila kaifa qaddar. Kemudian summa qutila kaifa qaddar. Kemudian
Summa nazara. Summa abasa wa basara. Kemudian summa adbara wastakbara. Faqala in hadha illa sihrun yu'sar. Okey, cuba tadabbur. Allah cerita orang musyrikin Mekah kan. Bila Nabi baca Quran pada mereka, mereka tolak. Tapi mereka nak tolak tu apa alasan? Allah tengok Allah bagi apa dipanggil kronologi. Bagaimana nak keluar sihir ni? Innahu fakkara. Orang musyrik ini fakkara apa dia? Berfikir tentang apa ni? Dia nak kata apa pada Quran? Nak kata syair ke? Nak kata sihir ke? Nak kata apa? Dia berfikir. Wa qaddar, dan dia menetapkan berapa kali berfikirkan. Faqutila, maka Allah kata apa? Celakalah. Bagaimana dia boleh menetapkan untuk menentukan Quran ni apa dah? Syair ke sihir? Semua kemudian qutila, celakalah. Kaifa qaddara, bagaimana dia boleh mereka-reka untuk menuduh Quran sekian-sekian. Semua lepas dia fikir, dia buat apa? Nazar. Nazar apa dia? Nak termenung pula. Nak kata apa pasal Quran ni? Dia ada pilihan, nak kata syair pun boleh, nak kata sihir pun boleh. Kemudian semua abasar. Abasa, apa bilang abasa? Dia fikir-fikir tak keluar juga apa perkataan terbaik. Dia pun berkerut. Wabasar. Wabasar apa dia? Lagi merungut. Semua adbara. Kemudian dia berpaling daripada Al-Quran. Wastakbara. Dia pun sombong. Akhirnya keluar. Apa yang dia fikir itu perkataan yang sesuai bagi mereka untuk dikata pada Quran. Dia kata apa? Faqala. Dia berkata, in haza, tidaklah Quran kecuali sihir yang yu'sar, mana yang diambil daripada orang terdahulu. Okey. Dalam banyak perkataan syair, sihir, apa lagi macam-macam. Akhirnya kenapa dia pilih sihir? Dia fikir, dia kaji apa perkataan sesuai. Kenapa dia tak kata syair? Dia pernah juga kata pada Nabi penyair, Quran pun. Tapi dalam banyak-banyak tu, yang pilihan yang paling tepatlah bagi mereka ialah sihir. Kenapa dia tak kata syair? Syair. Syair boleh dengar, boleh sihir tak nampak lah. Susah nak buktikan. Sihir ni pun dia ada mujizat yang nampak. Tak, kalau syair, orang Arab ni pakar tak? Orang Arab Mekah pakar tak dalam syair? Kalau dia tuduh Quran syair, orang Arab boleh kesan, ini bukan syair. Syair ada tanda-tanda dia, hujung dia mesti sama. Dan sangat jelas beza syair manusia dengan ayat Quran. Jadi kalau dia kata Quran syair, orang tak akan percaya. Kalau sihir, orang tak akan percaya juga. Tapi ada unsur-unsur sihir. Apa makna sihir? Tak, kalau kita sihir orang, dia akan berubah tak orang tu? Kadang-kadang berubah 180 darjah. Betul kan? Laki tengok tak keluar suara perempuan. Orang Melayu keluar-keluar bahasa siap. Quran ada tak unsur-unsur tu? Bila kena Quran, berubah akhlaknya. Ini dia kata sihir. Faham tak? Yang jenis boleh merubah akhlak, cara berfikir, keluarga semua. Daripada bogey, tutup semua. Ini sihir ni. Memang kena sihir dah. Sebab tu orang Arab kurang tutup telinga ni. Takut kena? Sebab dia faham. Boleh ke?
Jahat tak orang musyrikin Mekah? Mana jahat dengan konspirasi Yahudi? Jahat ni lagi. Sebab apa? Dia tuduh apa ni? Dia tuduh Quran sendiri sihir. Dia tuduh Muhammad sendiri tukang. Tapi yang peliknya apa dia? Dia kata pada Muhammad, sekali dia kata majnun. Sekali dia kata sahir, tukang sihir. Sekali dia kata syair. Berapa tuduhan pada Nabi? Ini menunjukkan tuduhan mereka tuduhan palsu dan tuduhan orang gila. Kenapa? Bila dah gila, boleh tak sihir orang? Bila bersyair, ada tak orang gila boleh bersyair? Jadi tuduhan dia pun bercanggah antara satu sama lain. Dia tahu tak tuduhan mereka tu salah? Tak ada bukti pun sahih ke, syair ke, dia tahu tak? Orang musyrik tahu tak tuduhan tu palsu? Kenapa dia tuduh juga? Strategi musuh, bila tuduhan yang memang tak ada bukti, memang salah pun. Tapi kalau diulang setiap hari, sebulan, 2 bulan, akhirnya orang termakan. Betul kan? Ulang pula TV3, TV7, TV9. Tiap hari orang masuk, akhirnya orang. Betul kan? Jadi ada tak orang buat macam tu? Sifunya ialah musyrikin Mekah. Dia tiru strategi orang. Kawan ni rasuah. Kawan ni rasuah. Tak ada bukti pun. Tapi akhirnya, betul lah tu. Kalau takkan orang bulan dah sebulan, 2 bulan kan? Dan dia pun tak menafikan. Kawik, kita tunggu surah lain. Okey. Orang musyrikin kata, Quran sihir. Kita orang Melayu, kata tak Quran sihir? Tak. Tapi orang musyrikin Mekah kata, Quran sihir. Dia tadabbur tak Quran? Orang musyrikin. Tak, maksud tadabbur ni bukan setakat faham lah. Dia ikut ajaran kan. Tak kan? Okey, orang Melayu tak kata Quran sahih. Tapi mereka tadabbur tak Al-Quran? Jadi hasil wal hasilnya? Saya tak kata sama. Sebab tu Allah kata apa dalam surah apa ni? Iza tu Ada orang sakit lutut ke? Iza tutla alaihi ayatuna qalu qala asatiru awwalin. Kemudian bukan tak mutaffifin. Iza tutla alaihi qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Okey. Allah begitu sifat orang tolak Quran. Iza, cuba terjemah. Iza tutla dibacakan daripada tilawah. Apabila dia baca ke atasnya ayat-ayat kami kan? Apa dia kata? Qala asatirul awwalin. Quran ni adalah cerita dongeng. Tengok. Sekejap syair, sekejap sihir. Ini cerita dongeng pula. Apa maksud tu? Bila dia baca Quran dia kata ini cerita dongeng. Apa maksud dia? Dia tak nak baca lah. Sebab apa? Cerita dongeng. Orang baca tak cerita dongeng? Ada tak orang baca dan ambil pengajaran daripada cerita dongeng? Ada tak? Siapa ni? Esti Luncai kan? Cerita dongeng tu. Tapi dia sekadar baca kan? Dia ambil pengajaran tak? Tak ambil sebagai penglipu lara. Dia tak ambil pengajaran. Sebab dia tahu itu cerita dongeng. Okey? Jadi maksud orang musyrikin, dia kata pada Quran cerita dongeng sebenarnya apa? Dia tak nak ambil pengajaran.
Tak nak jadi panduan. Maka Allah tempelak. Kalla, sekali-kali tidak. Quran bukan cerita dongeng. Tapi yang menyebabkan mereka kata cerita dongeng sebab apa? Bal rana. Bahkan ada ran. Apa makna ran? Ran ni makna karat ataupun tutupan ala kulubihim, atas hati mereka. Puncanya daripada apa? Makanu yaksibun, punca daripada dosa yang mereka lakukan. Jadi bila buat dosa, hati keras. Bila hati keras, tak nak rasa baca Quran, tak nak faham, tak nak ambil pengajaran. Jadi orang Melayu tak kata Quran cerita dongeng. Tapi ada tak orang menjadikan Quran tu macam cerita dongeng? Iaitu dia tak nak baca, tak nak ambil pengajaran. Ada tak? Kadang-kadang tengok drama, bukan cerita dongeng, walaupun lakonan. Sebab tu dia bagi masa, dia tengok, dia faham. Sampai berpuluh-puluh siri. Tapi kalau Quran tu, seumpama macam cerita dongeng. Apa punca dia? Ran. Jadi ran ni lebih bahaya daripada Dajjal. Ran lebih bahaya daripada Dajjal. Okey, boleh cukup. Kalau masuk tu kan. Kalau Ustaz kaitkan dengan yang apa yang khilaf kan dimak dengan situ tadi kan. Jadi kita tengok pada surah ayat Maidah dengan An-Nisa. Dia punya wazan dia fa'ala ala masuk. Betul. Tapi kalau ini bukan kan? Ini bukan. Sebab tu yang khilaf tu la mastum, bila atas wazan fa'ala makna dua pihak. Kalau sentuh ni kadang-kadang satu pihak aja. Tapi kalau dua pihak, sebab tu kata berjimak, mana daripada dua-dua pihak. Apa beza penggunaan kalimah nazala dengan anzala, dan mengapa Allah guna domain nahnu? Okey, nazala dengan anzala saya dah jelaskan. Nazala ni dalam bahasa Arab makna turun secara beransur-ansur. Nazala turun secara beransur-ansur. Tapi kalau anzala turun sekaligus. Sebab tu Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Jadi Allah guna apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Iaitu kami turunkan Quran sekaligus. Bila ni? Pada malam Al-Qadar, kata sebagai ulama, iaitu daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia 30 juzuk. Lepas tu baru Allah turun nazala secara beransur-ansur daripada langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kaitan? Ada soalan tadi. Kenapa Allah guna domain nahnu? Nahnu dalam bahasa Arab ada dua maksud. Pertama, nahnu ialah kami, menunjukkan kami ramai. Yang kedua, nahnu bukan menunjukkan ramai, tapi menunjukkan litazim, kebesaran orang yang bercakap. Raja Arab biasa dia cakap, walaupun dia seorang raja, tapi dia kata, nahnu al-malik. Dia tak kata ana. Sebab nahnu juga bermakna litazim, untuk menunjukkan kebesaran orang bercakap, walaupun seorang. Sekarang dah mudah. Apa kaitan sahur dengan sihir? Sahur dengan sihir ialah dua-dua tak nampak. Sihir tak nampak dan waktu sahur pun tak nampak. Kegelapan. Tersembunyi. Dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Allah dan malaikatnya berselawat di atas Nabi. Harap Ustaz dapat terangkan maksud ayat tersebut dan hikmahnya. Sebenarnya Allah nak beritahu mulianya Nabi sampai Allah pun berselawat, malaikat pun berselawat. Dan bila Allah berselawat kepada Nabi, kata ulama, mana Allah puji Nabi. Allah berselawat pada Nabi, mana Allah puji Nabi. Bukan Allah berdoa kepada Nabi. Dan malaikat berselawat kepada Nabi ialah malaikat berdoa kepada Allah supaya Allah memberi kebaikan kepada Nabi. Jadi Allah sebenarnya nak suruh kita berselawat, tapi nak begitu pentingnya selawat,
Sebelum Allah kata, wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi. Sebelum Allah suruh kita berselawat, Allah beritahu, dia sendiri pun berselawat. Malaikat sendiri pun berselawat. Jadi kita sebagai manusia biasa, lagilah kena berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak doa untuk hindar daripada sifat istidraj? Tak, kita baca doa supaya Allah jadikan kita orang yang bersyukur. Termasuklah kita baca berdoa minta pada Allah jadikan kita orang yang jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ada 3 sifat. Pertama, yakin akan berjumpa Allah. Yang kedua, redha dengan apa yang Allah takdirkan. Yang ketiga, ada sifat qanaah. Bila Allah bagi rezeki, Allah bagi nikmat, kita ada sifat qanaah, iaitu tidak tamak. Kalau ada sifat qanaah, kita akan dijauhkan daripada istidraj. InsyaAllah. Lebih banyak menghafal dari bertadabbur. Mana yang lebih afdal? Tak. Soalan. Tadabbur apa hukum dia? Wajib. Faham dan beramal, hukumnya wajib. Hafal Al-Quran apa hukumnya? Hafal Al-Quran apa hukumnya? Sunat je, bukan wajib. Kalau hafal Quran wajib, ramai tak berdosa? Ramailah. Jadi Quran diturunkan sebagai hudan, petunjuk, bukan untuk sebagai hafazan. Jadi bila kita tanya mana lebih afdal, tadabbur ataupun menghafal, macamlah kita tanya mana lebih afdal, solat sunat subuh ke solat fardu subuh? Dia soalan tu tak relevan. Tadabbur adalah satu benda yang wajib dilakukan. Hafal bergantung. Beza ron dengan akfal. Akfal makna mangga ataupun kunci. Jadi bila hati dikunci, sebab apa? Sebab ada ron, dia ada kaitan. Akfal makna kunci ataupun mangga. Apa makna sahih li ghairihi? Itu ilmu hadis tu boleh tanya Dr. Ruzaimi ataupun Dr. Kamilin. Apa makna apa tu? Lili. Apakah beza ran dah? Jika baca Al-Quran perlu kita berwuduk. Tak, hukum berwuduk untuk baca Quran hukumnya sunat. Bahkan ulama kata antara adab membaca Al-Quran ialah sebaiknya kita berwuduk. Tapi kalau nak sentuh, ada ulama mengatakan nak sentuh Quran wajib berwuduk. Tapi kalau setakat nak baca tak sentuh, tak wajib berwuduk. Apatah lagi kalau kita baca daripada telefon, tak wajib berwuduk. Saya nak tanya berkenaan solat orang yang uzur, iaitu yang tak mampu untuk tunduk sujud kerana sakit lutut. Apakah kaedah yang paling afdal? Sebab nak banyak sangat teknik yang ustaz tunjuk. Dia tak boleh tunduk sujud kerana sakit. Kalau tak boleh sujud, buat setakat yang mampulah. Duduk je dan buat isyarat. Tundukkan badan sedikit. Kalau kita rokok macam biasa, maka masa nak sujud, kita tak boleh sujudkan. Tundukkan kepala sikit. Tapi kalau rokok pun tak boleh, sujud pun tak boleh, kena beza. Masa kita tundukkan kepala, kena beza antara rukuk dengan sujud. Kalau rukuk paras tu, kalau sujud rendahkan lagi. Jadi jangan sampai kita menyusahkan diri. Agama tu mudah. Bila tak boleh nak sujud, ada pilihannya. Iaitu kita duduk dan tundukkan kepala sebagai tanda isyarat kita sujud. Tak ada dah. Okey. Kalau tak ada, kita berhenti setakat ni dan kelas kita besok pukul 10.30, kelas sirah insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.